Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Ikhwan bin Muhammad Ridwan. Kelas DAD 5A, Pembukaan Matrik 04 DAD 18F1006. Hari ini saya akan menerangkan tentang Quality Control, pengendalian mutu. Pengendalian mutu adalah semua usaha untuk menjamin agar hasil dari pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk memuaskan hati pelanggan. Tujuan quality control agar barang yang bermutu tinggi sesuai dengan standard mutu yang diinginkan, second quality, secara terus menerus, dan boleh mengendalikan, memilih, menilai kualiti sehingga pelanggan merasa puas hati dan perusahaan tidak rugi. Tujuan pengusaha menjalankan quality control untuk memperolehi keuntungan dengan cara yang fleksibel dan untuk menjamin agar pelanggan merasa puas hati serta perusahaan mendapat keuntungan untuk jangka masa yang panjang. Oleh itu, kami memilih untuk menjalankan perniagaan ini di sebuah restoran yang berada di Raut Pahang, iaitu Nasi Goreng Cekecok. Tujuan kajian ini dilakukan bagi mendapatkan data-data jualan yang mempengaruhi pelanggan seperti kepelbagaian produk, pakej harga, periklanan dan kemahiran pekerja itu sendiri. Data ini kami dapatkan melalui kaedah penyelidikan dan persempelan dari pelanggan restoran Nasi Goreng Cekecok untuk memastikan data yang kami dapat itu tepat, dan data yang kami dapatkan ini juga membolehkan kami untuk melihat kebolehan dan kekurangan restoran ini. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian ini dilakukan adalah untuk melihat atau mendapat maklumat yang lengkap sebagaimana sesebuah restoran itu beroperasi. Permasalahan yang kami hadapi pula ialah kami sukar untuk mendapatkan respon dari pelanggan restoran disebabkan virus COVID-19 yang sedang melanda negara kita ketika ini, menyebabkan sesetengah pelanggan risau untuk berbicara dengan orang yang tidak kenali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hani bin Muhammad Karudan, nombor pendaftaran 04 DAD 18F1071. Seterusnya saya akan menerangkan mengenai perbandingan data hasil daripada tinjauan pada kumpulan kami. Data yang telah kami perolehi adalah daripada 140 orang pelanggan di restoran Nasi Goreng Cekecok, iaitu terdirinya 63 orang bagi jantina lelaki, manakala 77 orang bagi jantina perempuan. Seterusnya, dalam penelitian bagi responden yang telah kami lakukan ialah jumlah pelajar ialah sebanyak 51 orang, manakala pelajar kolej ialah 50 orang, dan yang lain itu ialah orang awam, iaitu sebanyak 19 orang. Seterusnya kita akan beralih kepada poin yang berikut, iaitu analisis data. Analisis data ini terdapat 4 faktor jualan yang mempengaruhi pelanggan, iaitu faktor pertama, kepelbagaian produk, kedua, kepelbagaian pakej harga, dan yang ketiga, kepelbagaian periklanan, dan yang keempat, kepelbagaian kamera pekerja. Okey, melalui faktor pertama, kepelbagaian produk, iaitu rata-rata responden sangat berpuas hati mengenai produk iaitu Nasi Goreng Cekecok di restoran tersebut. Kemungkinan dari segi penampilan produk tersebut, rasa dan sebagainya, ia dapat menarik perhatian pelanggan. Okey, faktor kedua ialah kepelbagaian pakej harga. Okey, hasil daripada data yang telah kami perolehi, kami dapati bahawa pelanggan di restoran tersebut
sangat berpuas hati mengenai pakej harga yang telah ditawarkan oleh restoran tersebut. Kemungkinan responden tersebut menganggap bahawa pakej harga itu sangat berpatutan dan berbaloi. Faktor yang ketiga adalah kepelbagaian periklanan. Apa yang menarik adalah mengenai kepelbagaian periklanan ini adalah responden sekarang rata-rata kurang mementingkan alat promosi konvensional seperti radio, surat khabar, risalah dan juga poster. Oleh itu, data yang kami peroleh adalah rendah. Okey, beralih kepada faktor yang terakhir iaitu kepelbagaian kemahiran pekerja. Kepelbagaian kemahiran pekerja ini mendapat skor yang cukup baik daripada responden-responden yang telah kami lakukan. Mereka dianggap mahir dan sudah tentu memahami keperluan pengguna ditambah dengan penampilan sangat baik. Hal ini kerana mereka difahamkan sebagai pekerja pelayan restoran. Mereka dilantik untuk itu sebagai tetamu kelas menengah dan kelas atasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Zahku Amir Zahid. Nombor kad matrik saya 04 DAD 18F1103. Saya dari kelas DAD 5A. Adik ini saya akan menyambung kembali pembentangan yang telah dilakukan oleh rakan saya sebentar tadi. Pembentangan saya ini ialah berkaitan dengan produk dan harga. Pertama, saya akan menerangkan tentang produk. Produk adalah sesuatu yang ditawarkan kepada pasaran yang mempunyai sifat-sifat yang dapat menarik perhatian, dapat dimiliki, digunakan dan mempunyai faedah psikologi serta faedah fizikal yang boleh menarik minat pengguna semasa melakukan pembelian. Secara ringkasnya, produk boleh dikatakan sebagai satu ciri-ciri ketara seperti warna, harga dan ciri-ciri tidak ketara seperti kecekapan, keberkesanan dan penyelesaian yang mana ciri-ciri tersebut diperlukan oleh pengguna. Produk juga merangkumi beberapa tahap. Produk juga merangkumi beberapa tahap atau dimensi, iaitu tahap produk teras dan sebagainya. Tahap yang paling asas adalah produk teras yang menjawab apakah yang sebenarnya atau tujuan sesuatu pembelian itu dibuat. Ia terdiri daripada faedah penyelesaian masalah teras yang pengguna ingin atasi apabila melakukan pembelian. Seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan harga. Harga merupakan sejumlah wang yang dikenakan untuk sesuatu keluaran atau perkhidmatan yang diberikan. Secara luasnya, harga adalah jumlah kesemua nilai yang pengguna tukarkan bagi mendapatkan faedah memiliki atau menggunakan produk dan perkhidmatan. Harga ini mempengaruhi beberapa perkara seperti keuntungan semasa. Sebagai contoh bagi keuntungan semasa ialah sesebuah syarikat pasti akan meletakkan harga yang tinggi pada produk mereka untuk mereka mendapatkan keuntungan yang banyak semasa melakukan jualan. Harga yang tinggi ini akan mempengaruhi keuntungan syarikat mereka. Seterusnya, harga juga mempengaruhi kualiti keluaran, di mana harga yang tinggi, harga yang diletakkan oleh syarikat iaitu harga yang tinggi itu mampu menanggung kos pengeluaran untuk barangan yang berkualiti. Jadi, barangan yang berkualiti ini dapat dihasilkan dengan kos yang tinggi. Itu sahaja daripada saya. Seterusnya rakan saya akan menyambung kembali pembentangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Baihaqi bin Bunyamin. Nombor matrik 04 DAD 18F1097. Saya akan menyambung penerangan ahli kepala saya dengan poin-poin yang berikut, iaitu periklanan dan kemahiran bekerja. Periklanan mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri, iaitu terhadap pemasaran, komunikasi, pendidikan, ekonomi dan sosial. Fungsinya mampu untuk memberikan sesuatu yang bermakna kepada orang ramai. Fungsi iklan terhadap pemasaran adalah dapat menyalurkan maklumat dengan meluas, cepat dan berkesan. Ia merupakan elemen penting di dalam promosi. Pengeluar dapat menggunakan kaedah ini bagi melariskan jualan mereka. Ia juga membantu orang ramai bagi mendapatkan sesuatu produk yang diperlukan. Contoh, iklan di televisyen, radio, majalah, surat khabar dan internet. Semuanya mampu meningkatkan jualan di pasaran.
Ini kerana pada era kemodenan ini kita tidak asing lagi terhadap media massa seperti Facebook, Instagram, Twitter dan lain-lain pada setiap hari. Maka ini memberi pengaruh yang besar kepada minda dan pemikiran kita. Oleh itu, media ini begitu luas digunakan sebagai alat penyalur informasi yang berkesan dengan produk dan perkhidmatan dan mampu mempertingkatkan jualan di pasaran. Seterusnya, kemahiran bekerja. Hasil kajian memperlihatkan aspek-aspek kemahiran yang diutamakan oleh majikan dalam dunia pekerjaan dan boleh dijadikan sebagai panduan bagi lulusan teknikal sebagai persediaan untuk memasuki alam pekerjaan serta dapat menjamin pekerjaan tersebut. Individu harus menekankan kemahiran dan kemahiran yang sangat diutamakan oleh majikan seperti kemahiran berfikir, interpersonal dan kualiti personal untuk berdaya saing dalam mendapatkan pekerjaan. Institusi pendidikan juga perlu menitik beratkan kemahiran employability dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya lulusan yang dikeluarkan bukan sahaja lengkap dengan kemahiran teknikal tapi juga dengan kemahiran employability. Seterusnya, kemahiran yang penting iaitu kemahiran interpersonal, kemahiran berfikir, kualiti personal dan kemahiran sumber. Kemahiran interpersonal adalah melakukan perundingan dengan pelanggan menggunakan keupayaan tersendiri. Kepimpinan mengajar rakan sekerja dengan budaya berbeza. Seterusnya, kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ialah berfikir secara kreatif dan inovatif untuk menyelesaikan masalah dan mengetahui bagaimana belajar penaklukan. Seterusnya, kualiti personal. Kualiti personal ialah mempunyai keselamatan diri, integriti, jujur, cermat dan bertanggungjawab. Akhir sekali, kemahiran sumber. Kemahiran sumber ialah mampu untuk menguruskan bahan dan pengurusan risiko sesebuah organisasi. Sekian daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, hal ini dapat disimpulkan bahawa untuk meningkatkan produk nasi goreng Cungkecop yang kami hasilkan dengan penampilan fizikal produk yang memuaskan hati pelanggan agar disokong oleh dasar harga yang berpatutan serta tempat makan yang selesa, masih ada beberapa faktor yang dapat memberikan pengurusan besar pada peningkatan produk nasi goreng Cungkecop ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang diteliti oleh dalam menyelidik campuran pemasaran berdasarkan teori yang telah banyak digunakan dalam ilmu pemasaran. Kemajuan maklumat yang pesat membolehkan beberapa faktor baru yang wujud dan sesuai dengan kemajuan teknologi semasa. Selain itu, para pekerja juga memainkan peranan yang penting dalam diri sendiri agar dapat meningkatkan nama baik sesuatu organisasi dan membentuk satu imej yang akan dipandang oleh pelanggan. Akhir sekali, kaedah pengiklanan juga harus dititik beratkan kerana ianya dapat menarik perhatian pelanggan untuk mengunjungi premis kita. Sekian, terima kasih.